حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sebagai fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslim muslimat rahimani rahimallahu ta'ala jami'ah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini 20 Rabiul Akhir 1442 Hijrah kita dapat bersama-sama, dan mungkin malam ini adalah malam terakhir kuliah, kerana esok mulai 7 hari bulan hingga 20 hari bulan arahan untuk menangguhkan semua program-program perimarahan masjid di seluruh negeri Johor. Mungkin kita selamat esok akan dapat surat turut ya. Hari ini saja kes di seluruh negeri Johor 125 orang. Walaupun selamat kita ni alhamdulillah tuan-tuan ya, masih lagi terkawal 34 ke 36 kes, tapi di daerah Johor Bahru, Batu Pahat dia mencatatkan angka yang tinggi. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada jemaah kita pun yang sekarang ni di Permai kan, walaupun beliau dikabarkan sihat tetapi positif. Walaupun dia sihat, tak ada tanda-tanda batuk ke sakit tekak ke sesama kan. Semalam saya mesej dia, Cik Amir, dia kata dia sihat tetapi positif. Jadi kita doalah pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua dan mengangkat wabak penyakit ini sejauh-jauhnya daripada kita insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung kembali malam ini ya, dalam kitab Usulul Dakwah karangan Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu taala, dalam bab yang ketiga, perkara yang ketiga ya, dalam muka surat yang ke-69. Kita masih lagi membicarakan tentang keistimewaan agama Islam ya, bahawa yang pertama yang dapat kita bincangkan adalah Islam itu agama yang sempurna. Sifat kesempurnaan Islam itu
Kemudian kita membicarakan tentang sifat integral agama Islam itu sendiri dari sudut hukum hakam dia, dari sudut hubungan yang lepas kita bincangkan tentang bagaimana hukum Islam ini dia tak sama dengan hukum ciptaan manusia. Dari sudut hukum dan etika akhlaknya, dari sudut halal dan haramnya, dia tidak sama dari sudut Islam yang bersifat dengan kesempurnaan ini. Malam ini kita sambung, iaitu agama Islam adalah agama universal, agama sejagat, agama peringkat internasional, yang kita dah bincangkan yang lepas, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita sebagai penganut agama Islam ini, kita kena memahami tentang kesemulan dan kesempurnaan Islam itu dalam memandu kehidupan kita. Islam memimpin kehidupan kita. Sebab itu dalam yang lepas kita bincangkan dalam perkara halal dan haram, dia satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk memelihara hak-hak kita dan hak orang lain. Kita tahu itu hak kita, okeylah, dan kita tahu itu bukan hak kita, maka kita jangan ambil. Ini semua adalah satu panduan daripada Islam. Apabila ada halal dan haram itu, dia memandu kita untuk memelihara kita tidak mengambil hak-hak orang. Kalau kita tahu itu, kita tidak akan ambil, melainkan kita mengambil perkara-perkara yang hak, yang halal sahaja. Inilah Islam memandu kehidupan kita. Ala kulli hal, itu semua adalah bergantung pada iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahulah, yang ibu satu Malaysia baru-baru ni yang pegawai immigration tu kan, yang memamerkan kehidupannya di luar daripada kemampuan dia dan sebagainya. Kalau betul itu merupakan suatu perbuatan jenayahnya, dia merupakan satu pengkhianatan kepada negara, kan? Jadi bukan senang dapat habuan-habuan dunia ni, memang gelap mata kalau betul-betul. Tapi kita tengok malam ni, kita bincang agama Islam adalah agama yang universal, kan? Mungkin kita ada perbincangan dalam ni, mungkin kesilapan kita kat dunia ini kita boleh mengelak dengan sebab kepakaran peguam bela kita ataupun kesilapan hakim menjatuhkan hukuman. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan, para malaikat tidak ada satu pun yang tersembunyi di sebalik apa yang Allah sifatnya yang Maha mengetahui. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pusat bawah itu, agama Islam adalah agama yang universal, agama yang bersifat sejagat, kan? Seluruh bangsa, seluruh etnik, kan, warna kulit, negara dan sebagainya, dia boleh menerima Islam. Dia tidak seperti agama-agama lain. Inilah yang kita kena faham untuk mengukuhkan lagi kepahaman kita, kan, kepada Islam itu sendiri. Ini nak mengukuhkan yang kita bincang ni, tuan-tuan, kesimpulan Islam, kan, apa itu Islam sebagainya, ialah satu gambaran untuk kita memahami, untuk kita menghayati bahawa Islam itu suatu ad-din, suatu agama yang sungguh sempurna. Maka apabila kita mendapat gambaran tasawur Islam itu begitu cantik, maka di dalamnya itu kita hanya mengikuti panduan-panduan yang telah Islam gariskan kepada kita. Kan? Ini yang saya sebut, kalaulah kita dilanda COVID-19 ini, kita boleh mengikuti SOP itu kita boleh ikuti, kan? Takkanlah Islam yang lebih sempurna daripada itu, kan? Kita tak boleh ikut SOP yang telah Allah pandukan kepada kita. Ini sebagai satu gambaran mengukuhkan lagi kepahaman kita bahawa Islam agama yang bersifat sejagat. Kata pengarang kitab, qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Jelaslah Islam dan dengan sifat keasliannya yang universal itu diturunkan untuk seluruh umat manusia dengan tidak membedakan warna kulitnya, bangsanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sabah,
Tentang yang ada kitab tu dalam surah Sabah tu ayat dia tulis 27, bukan 27, ayat 28. Betul ke kitab saya salah? 27 kan? 27 tu salah. Dalam Al-Quran ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah ini ayat 28 kan, kami tiada mengutus engkau wahai Muhammad. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka untuk illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh umat, seluruh manusia. Allah Ta'ala tak kata Nabi diutuskan illa kafatan lil mu'min, tak, lil Islam, tidak. Tapi Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Bila seluruh manusia, dia tidak melibatkan hanya orang Islam, maka dia seluruh manusia, seluruh makhluk Allah yang bernama manusia, maka dia dinamakan nas. Itu yang dalam Al-Quran kita ada dengar ayat seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita ada dengar seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia tentu membezakan antara seruan kepada manusia dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW diutuskan untuk seluruh manusia, basyiran wa nazira. Ini sifat kita. Kalau tuan-tuan, kita sebagai ayah, kita sebagai entiti dalam masyarakat, bila kita menyampaikan Islam itu kan, kalau ikut manhaj Nabi SAW yang Allah utuskan Nabi SAW, dia basyiran wa nazira. Dia beri peringatan, beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman, berita gembira. Dan dia memberi peringatan kan, nazira, beri peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Tapi Allah sebut dah, walakin aksarun nasi la ya'lamun, akan tetapi sedikit daripada manusia, akan tetapi banyak di kalangan manusia tidak mengetahui. Ini adalah realiti yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi SAW untuk seluruh umat. Sebab itu Nabi sebagai rahmat kepada seluruh umat, rahmat kepada seluruh umat, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nabi SAW jadi rahmat. Ini petanda kepada kita untuk meyakinkan kepada kita Islam itu adalah agama yang bersifat sejagat kan? Baik, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Ini satu lagi dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW bawa Islam itu untuk seluruh manusia. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya, kata Allah SWT nyatakan kepada kita, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kamu semuanya, untuk semua. Sebab itu bila ada timbul isu orang kafir hina Nabi SAW kan, kita tak boleh kata sebenarnya kamu jangan hina Nabi kami kan, sebab Nabi Muhammad itu adalah Nabi dia juga. Kan, Nabi Muhammad adalah Nabi dia juga. Sebab bila kita orang Islam, kita baca Quran, kita faham dah, Allah Ta'ala utuskan Nabi ni kafatan linnas, untuk semua manusia. Dan Nabi sebut dalam, Allah firmankan dalam Quran, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah rasul untuk semua manusia. Maka sama ada kita orang Islam ataupun mereka yang bukan Islam, sama ada kita yang taat ataupun mereka yang ingkar, Nabi mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita berjumpa dengan orang Kristian, dia beriman dengan Nabi Isa, Yesus kan, kita pun beriman dengan Nabi Isa. Tu. Cuma tanya dia beriman tak dengan Nabi Muhammad? Dia beriman tak dengan Nabi Muhammad? Sebab kita orang Islam, kita beriman daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kita beriman.
Tapi bagi orang Kristian, dia anggap Nabi Isa saja sebagai Nabi dia. Nabi dia tak iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat universal agama Islam itu bukan hanya terbatas untuk waktu-waktu tertentu atau generasi-generasi tertentu sahaja, tetapi dia berlaku untuk sepanjang masa dan di semua tempat. Ini yang dikatakan Islam itu bersifat sejagat. Dia bukan generasi daripada zaman katakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil daripada nabi-nabi yang terdahulu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia, para sahabat dalam khulafa' ar-rasyidin, sampailah kepada kita pada hari ini Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui panduan dia Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hanya terbatas kepada waktu-waktu tertentu yang sesuai. Zaman-zaman ni sesuai buat Islam, zaman tu tak sesuai buat tidak ada. Dia sesuai di sepanjang zaman dan sepanjang masa, tak kisah tempat, waktu dan sebagainya. Kerana itu agama Islam tidak akan hilang dari permukaan bumi ini, tidak akan merubah dan tidak pula akan diganti dengan agama lain. Baik, itu tuan-tuan tengok, Islam ajar kepada kita dalam bab ibadah saja. Tak ada air, boleh guna debu untuk taharah, untuk bersuci. Kalau kita istinja, tak ada air, kita boleh guna batu, boleh daun-daun kesat, boleh guna tisu untuk kita gantikan air dengan istinja. Kenapa Allah turunkan Islam itu bersifat begitu? Sebab Islam ini sesuai pada sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang tempat. Ada tempat memang musim panas dia, ya Allah Akbar, setahun pun hujan turun tu, Allah Akbar, kadang-kadang kemarau panjang langsung tak ada air. Tapi kita kat Malaysia ini, kalau contoh saya tunjukkan dengan tuan-tuan cara bertayamum, walaupun kita pernah belajar dulu tapi tak buat praktikal. Sekarang kalau suruh buat, tergabur buat. Kalau saya bawa debu tayamum, bawa praktikal dia siap malam ni buat seorang-seorang, kita tengok macam-macam mazhab ada. Macam-macam mazhab, macam-macam imam kan. Sulaiman yang sapu kaki pun ada tayamum kan. Sebab kaki tak boleh kena air, kaki dia sapu dengan debu tayamum. Tu. Tapi Islam tu kan bersifat universal. Fiqh dia itu berbagai-bagai. Dia ada azimah dan ada rusah. Dalam fiqh kita, dalam bab kita beribadah ni, ada azimah dan ada rusah. Azimah adalah ketetapan asas. Kalau semayang zuhur 4 rakaat, jangan pandai-pandai nak tambah, jangan pandai-pandai nak kurang. Itulah sifat dia, azimah dia tu. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, itu kita buat. Puasa Ramadan sebulan, 30 hari. Itu azimahnya, ketetapan. Tetapi dalam Islam ini ada rusah. Rusah adalah keringanan ataupun kelonggaran yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, untuk kita tidak meninggalkan ibadah yang azimah tadi. Maka kita boleh buat ibadah rusah. Contoh, dalam kita bermusafir, kita boleh qasar jamak. Tapi tak musafir yang pandai-pandai kan. Yang pandai-pandai buat qasar jamak sepanjang masa tu orang Syiah. Yang dia kata kita dia sedang bermusafir menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena kasarlah jamak kita. Semayang kita ni kena kasar dia. Sebab tu kat Iran ada setengah-setengah tempat, dan kebanyakan tempat di Iran kan, mereka azan 3 kali dia satu hari. Subuh, zuhur, maghrib. Itu saja yang dia azan. Subuh semayang subuh dia biasa. Zuhur, azan zuhur. Asar tak ada azan sebab asar dikasarkan dalam zuhur. Maghrib azan, lepas tu dikasarkan isyak dalam waktu maghrib. Wah, senang ni kan. Nampak? Ada sini yang ikut semayang tiga kali semayang je. Kalau ikut akal kita nak je kita kan. Senang lah semayang dua tiga. Allah Akbar. Itu Syiah. Tidak begitu kan. Kita bagi ada rusah bagi kita. Orang sakit kan, orang sakit rusak. Tuan-tuan ni, ayah saya kalau nak cari satu masa, saya boleh tunjukkan bagaimana pengurusan ibadah bagi orang sakit.
macam mana nak bersuci, macam mana nak solat, kan? Macam mana nak bertayamum contohnya tu, kan? Kita ada panduan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, daripada JAKIM yang diguna pakai di hospital-hospital, kan? Itu kadang sebab apa? Sebab ramai orang kat hospital, time dia sakit dia tak tahu nak buat apa. Malah dia kata waktu dia sakit, macam mana saya pernah share, masa dia sakit itu Allah bagi dia cuti. Dia ingat macam doktor bagi dia MC, sakit ni cuti. Maka bila dia sakit, tak payah semayang, tak payah apa, nanti saya baik, saya qada lah, kata dia, kan? Macam dia yakin confirm baik. Kan? Hari ni ada satu kes, orang selamat meninggal COVID, kan? Dikebumikan di Tasik Alai sana, perempuan. Selesailah tadi pagi tadi kita dah uruskan. Ini tuan-tuan, kan? Yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua ada rukhsah, keringanan dalam Islam yang menunjukkan bahawa Islam ini sesuai bagi semua generasi, sesuai bagi semua keadaan, sesuai bagi semua tempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 Allah Taala mengatakan pada kita bahawa Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki-lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, iaitu penutup pada sekalian nabi, dan wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ini satu lagi declaration Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam surah Azab ni, nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad bukan kepada 7 orang anak saja, bukan kepada suami sahaja, tetapi Nabi SAW itu dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan penutup pada sekalian nabi, wa khatamin nabiyyin. Ni ayat Quran ini didalil bahawa lepas Nabi Muhammad tak ada nabi dah. Tak ada nabi dah. Tu Nabi Kahal pun dah tak ada watan dah. Dekat Selangor dulu tu kan, dah tak ada watan. Nasib baik kat sekarang tak ada orang yang mengaku nabi. Itu kan keadaannya. Nabi memang itu dah. Nabi memang penutup sekalian nabi. Wa khatamin nabiyyin. Allah declarekan dalam Al-Quran, tiba-tiba kita rasa ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad ada nabi lagi. Ini suatu kesesatan yang nyata. Sebab tu orang Islam dia tidak boleh pisahkan diri dia dengan Al-Quran. Tidak boleh pisahkan diri dia dengan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu hari ini kenapa masyarakat Islam kita ini dia tidak dapat memahami tentang tasawur Islam tu bagaimana. Dia tak dapat memahami, kan? Bagi dia faham Islam tu macam cerita orang buta mengenal gajah. Macam mana gajah? Dia pegang belalai gajah. Oh, ni gajah ni panjang betul dia punya tanduk dia. Padahal dia punya tanduk belalai tu gading kan? Gading kan? Gading gajah kan? Oh, gini gajah kata dia. Yang buta lain dia pegang ekor. Alamak, ni gajah macam ni je kata dia kan? Bila dia pegang kaki gajah, boleh tahan juga gajah ni kata dia besar. Orang buta mengenal gajah dalam cerita-cerita yang pernah kita dengar. Kita tak nak macam tu. Kita orang Islam, kita tak boleh kenal. Oh, Islam ni bab sembahyang je. Islam ni rukun Islam je. Macam mengucap 2 kalimah syahadah, aku sembahyang pada 5 waktu, aku puasa sebulan, aku bayar zakat, aku beri haji, dah. Itulah Islam yang aku faham. Lain daripada tu dia tolak. Mana ada ni Islam sembahyang je, kan? Mana ada bab ekonomi? Tak ada pun. Kalau ada bab ekonomi, mesti Allah letakkan rukun Islam tu ekonomi. Sebab dia pegang rukun Islam je. Rukun iman tu akidah. Rukun iman tu dia pegang akidah. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman pada qadar-qadar. Itu akidah. Dia terima pada sudut akidah sahaja, kan? Yang lain tak ada. Rukun iman, rukun Islam tak sentuh bab politik. Rukun iman, rukun Islam tak sentuh bab ekonomi, kan? Dan sebagainya. Maka apabila itu berlaku, malanglah bagi kita, bagi orang Islam,
yang dapat gambaran tasawuf Islam tu begitu. Sebab itu tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini, mana yang mampu kan, bagaimana, kenapa masyarakat Islam kita ini tidak dapat memahami tasawuf Islam tu. Kenapa? Mesti ada sebab. Kenapa masyarakat kita ni ni tuan-tuan yang datang kuliah, okey, cuba yang tak datang kuliah kan. Ada orang yang tak datang kuliah, dengar kuliah-kuliah ni kan, dia bersetuju dengan statement satu kes dulu yang mengatakan Nabi itu pelarian. Dia setuju. Kan? Malah dia menokong pula yang orang yang bercakap dekat parlimen itu bahawa Nabi pelarian. Dia setuju? Bahaya bagi orang macam ni yang dia tak dapat gambaran tasawuf Islam tu bagaimana. Gambaran tasawuf tu, sawir tu ambil gambar kan. Tasawuf itu gambaran Islam tu macam mana. Sebab itu tuan-tuan macam Allah Taala, kenapa masyarakat kita di Malaysia khususnya kan, dia sama berlaku macam mana ketika saya belajar dulu di Mesir, ketika Mesir dijajah oleh Perancis. Kenapa berlaku masyarakat Mesir sana kan, dia tak dapat gambaran Islam tu bagaimana. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kita ini gagal memahami tasawuf Islam itu, antaranya adalah faktor penjajahan. Faktor penjajahan. Barat menjajah negara kita. Saya cerita dalam konteks kita. Menjajah negara kita ni, tanah Melayu ini, bukan semata-mata nak mengambil keuntungan perdagangan dan mengawal hasil mahsul negara kita. Kan? Malah dulu kata dia datang ke Portugis, dulu datang ke tanah Melayu nak cari rempah ratus. Kan? Nak cari rempah ratus. Cuba tuan-tuan pergi Portugis, mana orang Portugis yang makan rempah ratus sekarang ni? Buat sop pakai rempah ratus. Contohnya lah. Ya Allah, saya kata kan, kena tipu cerita lagi dulu. Dia kata datang nak cari rempah ratus. Kalau ada pun rempah ratus kat Nusantara, kita dalam negara kita tanah Melayu ni, dia kan makan tanah rempah ratus. Dia jual rempah ratus. Kalau betul dia dah datang negara kita ni dulu tanah Melayu nak cari rempah ratus, kenapa dia tidak bawa tukang masak, chef? Tahu tak tukang masak? Kenapa dia datang negara kita dia bawa padri, penyebar agama? Kenapa? Tu. Muncullah kita di negara kita ni, sebagai saya pernah cerita ke tuan-tuan, berbeza. Kita dijajah oleh Portugis di 1511. Filipina dijajah oleh Spanyol 1520. Kan? Filipina lebih awal merdeka daripada kita. Tetapi Filipina apabila merdeka, majoriti seluruh umat dia, pemerintah dia Kristian. Nampak? Raja-raja kita yang dulu yang pernah memerintah Filipina dulu, tu jadi pelarian sekarang. Tapi syukur kita, negara kita Malaysia, Nusantara, Indonesia kita kan, apabila kita merdeka setelah kita dijajah 446 tahun lamanya, kita merdeka, kita masih dengar lagi lawangan azan dekat stadium Merdeka tu. Masih dengar lagi mufti Negeri Sembilan dulu baca doa. Kenapa? Kerana para ulama, datuk nenek kita dulu berjuang bukan sekadar nak menghalau saja penjajah keluar daripada tanah Melayu, tetapi mereka berjuang untuk menyelamatkan akidah kita. Kalau tidak, kalau Malaysia dulu jadi macam Spanyol, tuan-tuan, ni tuan-tuan saya tahu ni tuan-tuan, saya tak tahu ke mana duduk. Kan? Tuan-tuan tak kenal masjid pun tak kenal. Masjid segamat pun tak ada agaknya. Yang ada gereja. Waliyahzubillah kan. Ini kita kena faham. Sebab itu penjajahan, dia bukan sekadar nak berjajah, nak mengambil keuntungan untuk perdagangan, tetapi dia hasad dia menjajah pemikiran dan nak menjajah agama. Menjajah pemikiran kita dan menjajah agama. Nak menghapuskan Islam, nak mengangkat agama Kristian. Ini yang kita kena ingat sejarah. Sebab itu kesan daripada penjajahan ini, dia bukan sekadar menjajah tanah air kita, tapi dia menjajah pemikiran kita. Sebab itu Islam agama resmi bagi persekutuan. Itu saja dia letak. Jadi kita ni terikat Islam untuk ritual saja. Nak sembahyang Islam kan, dia mandi-mandi baca doa Islam, tahlil Islam kan. Itu saja. Luar daripada masjid, ceritalah tentang pendidikan, ceritalah tentang ekonomi, ceritalah tentang siasat,
politik semua tak masuk pada otak kita. Sebab kita anggap Islam ritual, agama ritual semata-mata. Ini kesan penjajahan. Sehingga kesan penjajahan itu, tuan-tuan dan Allah Ta'ala, kita tengok kan, dalam sistem perundangan negara kita ada mahkamah tinggi kan, kita ada mahkamah sivil, mahkamah tinggi. Tetapi Islam, mahkamah, tengok kat seramat, mahkamah rendah Islam. Dari sudut nama tu kan, dia sudah meletakkan Islam tu rendah. Patut kita ada mahkamah tinggi Islam, sepatutnya begitu. Ini yang kita kena ubah. Kita tak mengubah perlembagaan tu memang dah tercatat dah, nak ubah tak boleh dah. Tetapi kita boleh ubah Islam sebagai agama persekutuan, bahawa pelaksanaan Islam itu kita boleh mengangkat mahkamah rendah menjadi mahkamah tinggi. Ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi untuk menghukum segala hukum-hukum jenayah dalam Islam. Akhirnya hukum dalam Islam tidak ada jenayah. Dekat mahkamah rendah tak ada cerita tentang bab jenayah. Jenayah mahkamah sivil. Kan? Merompak, mencuri, membunuh, tak ada dalam mahkamah Islam, tak ada bicara. Sedangkan hukum Islam kalau kita faham, ya Allah, sempurnanya. Orang bunuh, kisah, balas bunuh. Kalau dia tak nak balas bunuh, dia boleh maafkan kesalahan orang itu. Sangat cantik Islam itu begitu. Kalau mencuri, ada kaedah potong tangan kan. Kalau merompak, ada syarat-syarat tertentu. Islam ada dah, tapi kita dibutakan dengan penjajahan, menganggap bahawa mahkamah sivil, mahkamah tinggi sajalah yang memutuskan kes-kes jenayah. Ini sekarang kes jenayah meningkat, tuan-tuan. Kan, hari tu saya dengar radio IKIP, kata silap saya lah, kes membunuh diri sejak COVID di Malaysia kan, sudah melebihi 3 angka. Sekarang ni 3 angka kan, ratus. Sekarang ni itu kes COVID hari ni yang orang bunuh diri. Ada laporan polis yang menunjukkan dia bunuh diri. Ini satu peningkatan dalam negara kita Malaysia. Kalaulah daripada ratusan orang itu, majoriti dia orang Islam, itu satu perkara yang sangat menduka citakan kita. Baik. Itu satu faktor. Faktor kenapa kita tak nampak gambaran adalah faktor penjajahan. Yang kedua, yang faktor besar yang saya nak share dengan tuan-tuan adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan. Kita tengok dulu, mungkin ayah-ayah saya ni kan, orang-orang otai-otai lama, orang veteran ni kan, dia tak cakap orang tua, sensitif kan, lama-lama macam ayah saya kan, orang otai-otai lama ni kan. Dulu kita sekolah, semua sekolah orang putih, orang cakap orang putih. Lepas tu habis dah jenam pun hantar luar negara kan. Kenapa British buat macam tu kan? Sebab dia nak kita, orang-orang yang memimpin negara, orang-orang pandai ini mendapat acuan pemikiran daripada Barat, bukan acuan daripada Islam. Tidak. Sehingga sampai kita merdeka pun sejarah awal dia tuan-tuan tengok kan, siapa yang sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan kan, dia dapat scholarship penuh tajaan. Masuk MRCM ke kan, pergi luar negara semua atas tajaan. Tapi siapa yang anak-anak kita dulu atau kita sekolah agama, itulah sekolah agama, buka sendiri, bayar iuran sendiri apa semua kan, hidup miskin, tak dapat tajaan dan sebagainya, tak ada peruntukan. Ada. Saya rasa itu dulu saya sekolah Arab dekat Batu Pahat tu kan. Saya yang tebas rumput sekolah, saya yang sabit kelapa jual untuk menampung keperluan bayar api air kat sekolah tu kan. Kita pelajar-pelajar besar ni dah tua-tua baru nak belajar agama ni kan, tolong pula mudir untuk cat bangunan, buruk macam-macam. Saya rasa zaman itu memang tidak ada peruntukan khas kepada sekolah-sekolah Arab negeri Johor. Masa tu kita negeri Johor ni keadaan begitu. Alhamdulillah sekarang ni orang makin sedar Islam tu semakin baik kan. Dah diiktiraf sebagai sekolah Arab, dah diiktiraf dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu faktor yang paling besar. Sebab itu kita lihat kan, dalam sistem pendidikan ini kan, dia main peranan kepada betapa pendidikan itu boleh menjajah pemikiran. Inilah yang berlaku pada sekolah-sekolah tadika di barat, sekolah-sekolah Kristian yang dia menanamkan rasa-rasa kebencian pada budak-budak yang kecil-kecil ini kepada Islam. Di saat itu dia dah boleh menanamkan nilai-nilai kebencian kepada Islam. Itu semua peranan guru-guru dia. Islam tak ajar macam tu.
Sebab tu kita membesar, kita tidak ada terlalu sensitif terhadap agama lain. Agama lain boleh diamalkan. Tu depan masjid saya kita tu kan, kuil. Boleh dia berdendang sayang dia waktu maghrib, kita azan dia pun azan juga. Kadang-kadang suara dia lebih kuat lagi. Dulu saya duduk depan dia dulu kan, ya Allah, saya kata kuil ni makin kuat, suara Pak Bilal baca Quran sebelum sembahyang, dia pun lagi kuat lonceng dia kat sana. Tapi kita ada sensitif? Tak ada, sebab kita terbuka kan, dia boleh beramal dengan agama dia dan kita boleh beramal dengan agama kita. Ini keharmonian itu yang kita kena wujudkan. Tetapi bukan bermakna kita mengiktiraf agama dia. Bukan bermakna kita mengiktiraf agama dia. Tuan-tuan boleh ucap kita ada sahabat yang baik, boleh ucapkan happy Deepavali, kita boleh ucap. Tapi ucapan kita itu sebagai persahabatan, bukan kita mengiktiraf agama dia sampai kita pergi ikut ke kuil dia, ikut upacara agama dia kan. Siapa suruh? Tak. Itu Islam. Sebab itu apabila kita memahami dua faktor besar tadi, dua faktor besar di samping faktor media massa yang dikuasai oleh orang-orang barat terhadap dunia kita ni, media massa kita dikontrol oleh orang barat. Sebab tu bila sampai berita-berita pada kita itu, entah berita-berita yang macam mana dah ditapis, utama berita-berita luar negara. Sekarang ni je lah kita dah ada sistem teknologi yang mengecilkan dunia ini. Kita boleh dapat live. Kawan-kawan kita dekat Palestin boleh hantar WhatsApp kat kita apa yang berlaku sebenarnya dekat Palestin. Itu baru kita dapat berita. Oh, gini keadaannya. Kalau nak tunggu berita disaring oleh Israel, tak adalah kan. Semua baik-baiklah belaka sampai pada kita. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itu Allah SWT menurunkan dalam surah Al-Ma'idah, dia sambung balik perbincangan ini kan? Dalam surah Ma'idah, ayat yang biasa kita dengar, ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku buat kamu, dan aku redha agama Islam itu bagi kamu. Maka itu sebagai dalil yang bahawa Islam itu telah sempurna selama 23 tahun turunnya Al-Quran pada Nabi SAW. Maka sempurnalah Islam. Bila sempurnalah Islam itu tidak ada kekurangan yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi SAW, tidak ada kekurangan. Sifat universal agama Islam ini dan sifat internalnya yang kekal, sifat kekalnya yang menyebabkan Islam ini tidak akan berlaku perubahan. Dia tidak akan berlaku penghapusan apa sudut sekalipun. Sebab itu Islam, Al-Quran itu Allah jaga. Al-Quran itu Allah jaga. Semua sekali peraturan-peraturan hidup kita ada dalam Al-Quran yang membawa manusia kepada yang lebih baik dalam sepanjang waktu dan di semua tempat. Dengan peraturan-peraturan yang bersifat universal ini, Islam akan dapat memenuhi hajat manusia sehingga manusia tidak akan rasa sempit dan tidak pula ketinggalan daripada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia. Ini Islam. Kita nak maju, kata ada panduan dia kan? Kita nak berjaya, kita ada panduan. Semua Islam dah memandu kita ke arah hidup kejayaan. Sebab itu tuan-tuan, ni faktor COVID ni, yakinlah dengan janji-janji Allah dan janji Nabi SAW. Apabila kita banyak bersedekah, Allah akan angkat bala daripada kita. Banyaklah bersedekah. Tak banyak pun sikit, seperti mana yang selalu saya pesan kat tuan-tuan, pagi datang subuh kan. Ni mungkin esok kuliah dia tak boleh, semayang boleh kan. Kuliah dia tak boleh. Padahal semayang dengan kuliah tak dikurang je kan. Saya duduk dengan tutup kena dekat jauh je kan. Tapi kita ikutlah, kita ada kerjaan kan. Bagi tempoh 7 hingga 20 Disember, program-program penyemberahan ditangguhkan. Tapi solat boleh, baca Yasin boleh dan pagi-pagi datang subuh masuk. Tak boleh masuk RM1, masuk RM100 kan. Nak dapur tu tak boleh masuk RM1, masuk RM100. Tapi tiap-tiap hari masuk sedekah. Niat pada Allah, ya Allah, jauhkanlah bala COVID ni daripada aku, keluarga aku dan masyarakat aku. Kan? Kita doakan kawan-kawan kita yang lain. Jauhkanlah COVID ni daripada diri aku, keluarga aku, masyarakat aku dan negara aku. Satu masuk RM1. Tak satu doa dia kan. Tentu begitu. Yakin sedekah dia akan mengangkat bala. Sedekah akan
mengangkat martabat kita di sisi Allah. Sedekah tidak akan memapa-apakan kita. Sedekah dia akan jadi amal jariah yang akan berkekalan sampai yaumil mahsyar. Maka sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kami ketengahkan di atas tadi yang saya ceritakan tuan-tuan adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan realiti dan keaslian prinsip dan hukum Islam. Apa yang kita lalui semua sesuai dengan realiti dan keaslian prinsip dan hukum-hukum Islam. Oleh kerana itu, dalam huraian yang berikut yang akan datang ini, kita akan membicarakan tentang bukti-bukti kebenaran apa yang telah kita bicarakan. Islam itu agama yang bersifat universal, kan? Dia ada beberapa bukti-bukti, insya-Allah nanti kita akan sambunglah selepas 20 hari bulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita memahami sedikit sebanyak. Kuliah ni mungkin ringkas, tetapi tuan-tuan boleh sendiri berusaha untuk memahami tasawuf Islam itu secara menyeluruh. Dan bila kita dapat tasawuf Islam itu, kecantikan gambaran Islam itu, maka kita senang nak menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana indahnya Islam itu. Dan kita sekali-kali tidak akan hilang keyakinan kita kepada agama Islam kerana kita memahami Islam, gambaran Islam itu sangat cantik, sangat sangat sempurna, yang dibawa oleh Nabi, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insan yang cukup sempurna berbanding manusia-manusia yang lain. Maka Nabi adalah gambaran Islam yang sempurna, maka Islam yang dibawa juga sempurna. Maka kalau kita nak sempurna, maka kita kena memahami Islam itu sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan kehidupan kita ini di dunia dan dapat kesempurnaan hidayah, taufik, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sampai itu dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti untuk sampai waktu isyak sebentar lagi. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat dianugerahkan taufik dan hidayah untuk kita memahami Islam ini sebagai agama yang sangat sempurna, dan kita membuang segala bentuk-bentuk penjajahan barat yang mungkin menghantui masyarakat Malaysia pada hari ini ataupun masyarakat kita di sini, agar kita membukakan sikapan tabir kejahilan yang dikelilingi, yang dibawa oleh penjajah kepada kita untuk kita salah faham terhadap Islam. Akhirnya kita menjadi musuh kepada Islam itu sendiri waliyazubillah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita tutup pundak kita dengan kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.